Didik TV KPM. Apa cerita hari ni kita tengok sikit dekat roti sadit. Apa ni? Ada orang lelaki, dia post gambar dia yang mana dia makan pada bulan Ramadan. Apa tengok caption dia. Saya pun uzur. Ini boleh ke ni? Ini memang Assalamualaikum Akmal. Ada apa tu Akmal kecoh-kecoh ni? Ustazah, tengok ni Ustazah, tengok ni. Ni. Wah, ini gambar saya Ustazah, bukan yang ni. Yang ni Ustazah, Yang cerita mana? dia. Yang ni Ustazah. Yang lelaki seorang lagi tu. Dia kenapa dia? post dekat social media dia. Dia kata dia makan bulan Ramadan sebab dia uzur. Tapi caption dia ada hujung nampak. Ini Macam main-main je lah dia ni kan. Nampak macam sihat je tu. Itulah masalahnya. Nampak semua okey je Ya Ustazah. Tuhanku, astagfirullahalazim. Akmal, tak boleh buat macam ni Akmal. Betul. Ini namanya mempersendakan agama. Nampak. Boleh membatalkan iman Akmal. Ini mempersendakan agama. Ya. Jangan Akmal. Ini phone saya Ustazah. Kalau phone orang lain mungkin saya pijak dah. Okey. Sekejap. Ini. Ya, Akmal. Siapa Ustazah ni? Ni mesti tak kenal Ustazah sebab Ustazah pakai mask kan? Bukan, sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Shit. Astaghfirullahalazim Akmal. Okey. Nak kenal Ustazah, ta'aruf. Jom tengok. Let's go. Itu dia Ustazah yang akan bersama dengan kita yang baru saja melakukan ataupun menunjukkan aksi lakonan yang begitu hebat. Kita Terima ada kasih Ustazah Akmal kerana Rahmah. membantu. Okey, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah, saya berbesar hati jumpa dengan Ustazah sebab ramai cakap kalau bagi mata pelajaran pendidikan Islam ni, Ustazah Rahmah bila mengajar memang terbaik Ustazah. Allahu Akbar. Itu dia. Ustazah, tadi kan kita ada buat lakonan kan sedikit kan Ustazah yang mana kita Akmal. tahu hari ini kita nak belajar bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Dan Betul. ramai yang macam pelik dengan kita punya lakonan K-drama tadi. Ya. I go. Apa kena-mengena dengan lakonan kita tadi dengan yang kita nak belajar hari ini Ustazah? Ya. Tadi itu sangat bertepatan dengan tajuk yang kita nak kupas pada hari ini Akmal, iaitu larangan mempersendakan agama. Larangan mempersendakan agama, yang mana saya rasa ini merupakan satu bab yang cukup menarik sebenarnya. Cukup menarik. Dan nak tahu apa intipati dia, nantilah kan, sebab seperti biasa kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP, sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa menjaga jarak 1 meter dan juga memakai pelitup muka. Dan sebelum itu saya nak minta Ustazah Rahmah kita untuk kita lakukan sanitasi terlebih dahulu. Boleh ke Ustazah? Mari kita nak menyelamatkan semua orang kat studio ni Akmal. Silakan Ustazah. Saya dulu Akmal ya. Ya, boleh. Okey. Dan diikuti Sila dengan Akmal. saya Opa Akmal. Ya, Opa Akmal. Okey. Nampaknya saya pun K je hari ni ya. Ya. Okey. Yang mana saya pun dan Ustazah dah menggunakan gel pemasmi kuman ataupun hand sanitizer, dan kita doakan supaya kita semua akan terhindar daripada wabak COVID-19. InsyaAllah. Amin. Okey. Sekarang ni saya nak memperkenalkan pula murid-murid bagi dalam sekolah pilihan hari ini, yang mana mereka ini semua daripada sama Sekolah yang Menengah sama, Sains cikgu. Selangor. Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Dan siapakah mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Jawablah Waalaikumsalam. Rasanya downturn off mikrofon tu. Waalaikumsalam. Okey. Baik, saya nak berkenalan dulu dengan murid yang pertama yang bernama Nur Afika Rahim. Betul ke saya sebut nama awak ni? Betul, Nur Afika binti Rahim. Okey, sila perkenalkan diri awak. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afika binti Rahim. Dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang doktor pakar kulit. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. 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 Okey, itu Afika Ustazah. Dan seterusnya, ni nama dia panjang sikit, saya nak kena sebut betul-betul ni. Farah Afrina. Alamak, saya dah lupa dah. Sofia. Farah Afrina Sofia. Betul ke? Sesuit namanya. Ya, betul. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Farah Afrina Sofia binti Hayatin Faizi dan cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor. Menjadi seorang doktor. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah kita Amin. Amin, doakan. Rabbal Alamin, Okey, ya. itu dia Dr. Farah, Ustazah. Ya. Dan seterusnya, kita nak bersama dengan ini dia. Nick Sabrina. Katanya Ustazah, Ya. dia memang kuat belajar dan kuat Sangat. tengok K-drama ni. Aigo, Arasa. Sila perkenalkan diri anda. Balancing. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Sabrina Tisha binti Mazhari dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor pakar sakit puan. Ya, kita dah ada terbaik. 3 doktor hari ini, Akmal. Betul, dah ada 3 doktor dan seterusnya muridnya adalah bernama Nur Risha. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurisha Eliza binti Muhammad Zaidi dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang ahli pakar forensik. Masya Allah, sangat sesuai. Ya. Risha sangat sesuai. Cikgu, ini mesti dia selalu tengok cerita CSI kan? Ya, CSI itu dah lama lah, Akmal. Oh ya. Okey, baiklah. Seterusnya kita nak berkenalan pula dengan murid yang bernama Izmir. Silakan. Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Beri Ismail Afirul bin Halimi. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang ahli psikologi. Ahli psikologi. Ya. Oh, Doktor jadi- juga, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Okey, dan terakhir sekali, siapa nama awak? Nama saya Muhammad Faizal Mizairi Okey, cita-cita? dan cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang jurutera. Jurutera. Masya Daripada Allah. percakapan beliau ni, saya tahu dia ni pemalu orangnya. Betul bukan? Ya, sangat betul. Pemalu dan pendiam. Ya, okey, itu dia murid-murid yang akan bersama dengan kita hari ini untuk kita belajar bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Tapi saya nak tahulah pandangan mereka ni kan, terutamanya mengenai bab ini. Sebenarnya ianya agak senang ataupun sukar? Saya nak tanya kepada Nick Sabrina. Silakan. Bagi saya rasa tajuk ni sangat penting untuk kita pelajari sebagai seorang Islam kerana kita dapat tahu tanggungjawab kita dalam mempertahankan agama Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah SWT. Ya, betul sekali. Saya sangat setuju dengan Ya, pendapat beliau. benar. Dan mungkin nak tanya juga kepada Izmir, pandangan awak macam mana? Pada pandangan saya amat teruja untuk mempelajari topik pada hari ini kerana bagi saya isu berkenaan dengan mempersendakan agama Islam ini tidak asing lagi di negara kita. Betul. Apabila kita mempelajari topik pada hari ini, moga-moga kita terhindar daripada melakukan perbuatan yang keji. Very good. Ya, amin. InsyaAllah amin, itu amin. dia pandangan murid-murid kita, cikgu, Ya, mengenai bab yang kita nak Akmal. belajar hari ini. Baik, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan mulakan kelas kita bersama dengan Ustazah Rahmah dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Alhamdulillah masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri, yang mana hari ini kita nak belajar bagi mata pelajaran pendidikan Islam dan babnya adalah larangan mempersendakan agama bersama dengan Ustazah Rahmah kita. Jadi Ustazah dah bersedia ke? Alhamdulillah, saya dah bersedia, Ya. Akmal. Okey, dan saya pasti semua juga dah bersedia memurid di rumah dan juga di Google Meet. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustazah Rahmah. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid yang berada di luar sana dan yang juga berada di Google Meet? Anak murid ustaz yang paling besar hari ini Ya. adalah Akmal, ya. Okey. Jadi pada hari ini anak-anak murid sekalian, sekali lagi bersama dengan Ustazah Rahmah, hari ini kita nak mengupas tajuk apa, Akmal? Ya, larangan mempersendakan agama. Mempersendakan agama dalam program Sukses SPM 2021 Ya. bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Okey, jadi tajuk larangan mempersendakan agama ni murid-murid adalah tajuk di bawah bidang Al-Quran, ya. Okey, jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini ada 3.
Ya, ada 3. Yang pertama sekali, perkongsian Ustazah hari ini sepatutnya membolehkan murid-murid semua dapat menyatakan 6 subtopik yang perlu dikuasai dalam tajuk bidang Al-Quran, larangan mempersendakan agama dengan betul. Objektif yang kedua, selain Akmal, kita mengupas tentang topik isi pembelajaran kita pada hari ini, kita nama pun program kita Sukses SPM kan? Betul. Jadi kita pun menyelitkan ya jenis-jenis dan bentuk-bentuk soalan SPM yang boleh terhasil daripada tajuk yang kita kongsikan pada hari ini. Baik. Dan sekaligus Ustazah akan membimbing anak-anak murid semua untuk dah ada soalan, dah tentulah kita nak tahu bagaimana teknik menjawab yang berkesan untuk soalan yang diberikan supaya apa anak-anak murid Ustazah? Supaya apa? Sukses Ustazah. Ya, supaya kita dapat grab markah penuh yang ditawarkan dalam soalan yang dikeluarkan dalam SPM nanti. InsyaAllah. Ya? Okey. Ini dia 6 subtopik yang mesti kalau kata wajib nanti kita hukum pula. Kan? Kita mufti pula. Ini mesti dikuasai oleh semua calon SPM 2021 ya. Yang pertama sekali kita ada surah Al-An'am ayat 70 iaitu nafs Al-Qurannya. Subtopik yang kedua maksud ayat. Subtopik ketiga bentuk perbuatan mempersendakan agama. Subtopik yang keempat cara menjaga kesucian Islam. Subtopik kelima kesan perbuatan mempersendakan agama, dan yang terakhir sekali adalah pengajaran ayat ya. Okey, itu adalah subtopik kita pada hari ini. Jadi kita pergi secara terperinci Akmal. Yang pertama sekali ialah ayat 70 surah Al-An'am. Ya, jadi ini merupakan subtopik yang pertama dalam tajuk ini, di mana subtopik ini dia juga akan dikeluarkan ya soalan dalam kertas 2 bahagian A. Ustazah nak tanya anak murid dekat Google Meet. Kertas 2 ni bentuk dia punya instrumen macam mana? Bertulis ke bukan? Siapa nak jawab? Okey, silakan. Izmir. Bukan Ustazah. Jadi, apa bentuk dia? Kalau kertas 2, ujian ni berbentuk apa? Dia digelar sebagai UTQH. Ya, ujian tilawah dan hafazan Al-Quran serta bacaan hadis, iaitu berbentuk lisan ya. Ujian lisan, dia dimasukkan soalan tilawah ni dimasuk bahagian A dan markah dia semua sekali ada 50 markah Akmal. Baik. Ya, ada 50 markah untuk diuji kemahiran membaca Al-Quran, dan ini adalah salah satu ayat yang mungkin akan ditanya dalam UTQH itu ya. Jadi dalam ujian tilawah itu kita ada 3 aspek. Kita 3 aspek yang dinilai. Yang pertama sekali adalah bacaan 20 markah. Yang kedua tajwid 20 markah dan kefasihan atau fasahah 10 markah. Untuk dari segi bacaan 20 markah tu yang dinilai adalah sebutan makhraj ya, huruf kha, zal, ain, ghain, sad, dad, ta. Semua tu ra ya, semua tu kena jelas ya makhraj dia, dan baris dan tanda bacaan. Barisnya kalau dia baris atas kena baca atas lah. Dia baris bawah kenalah baca bawah. Kalau dia dia dengung kenalah dengung. Ya, kalau dia tanwin kenalah dibunyikan tanwin dia. Jadi itu dari segi bacaan. Daripada segi tajwid yang dinilai ialah hukum isti'adzah dan basmalah. Jadi sebelum murid-murid membaca ayat yang diberikan dalam ujian lisan, kena mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kena. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kena ada. Kalau tak, nanti markah kena betul. Ya, okey. So hukum alif lam betul tak? Cara menyebut hukum alif lam. Wajibul gunnah. Cukup tak dengung dia, harakat dengung tu. Wajibul gunnah 3 harakat. Fawatihus suwar. Betul tak baca alif lam mim? Bukan alama. Kan dah salah macam tu ya. Adik Ustazah baca macam tu. Tak boleh sebab tak salah boleh. ya. Okey, hukum nun sakinah dan tanwin, hukum mim sakinah, mat silah, mat lazim ya. Kalau nun sakinah mim sakinah ni dengung lah ya. Dengung dia tu 2 harakat. Betul tak tempat dengung? Kalau mat silah, mat lazim ni dia punya panjang tu, cukup tak harakat dia? Qalqalah dengar tak detak dia tu? Majid.
Ada tak kan detakan tu bacaan ra, kalau ra tak boleh baca ra, kena baca ra kan. Waqaf dan ibtida, betul tak? Dia berhenti di tempat waqaf. Tak boleh main berhenti suka-suka hati. Betul. Ya? Okey. So kefasihan pula lancar. Lancar maksudnya anak-anak murid masa baca tu diuji tu, masa ujian lisan tu lancar, dia tak ada tersekat-sekat. Tak tersekat. Kita kalau dia tersekat tu maksudnya markah fasahah dia akan kurang lah. Ya. Jelas tu dia sampai pentaksir tu dengar pentaksir tu dengar apa yang murid-murid sebut. Tak adalah pentaksir tu apa benda dia ni cakap kan. Macam bahasa Korea aja kan. Tak dengar kan. Okey. Dan intonasi. Intonasi tu maksudnya tak boleh kita baca Al-Quran ni macam baca sajak. Contoh, wazaril ladzina takhadhu dinahum. Tak boleh lah. Ya, tak boleh. Dia kena tartil ya. Itu adalah kriteria yang dinilai ya dalam ujian tilawah Al-Quran. Jadi, untuk subtopik ini ujiannya memang membaca tilawah Al-Quran. Oleh itu, contoh soalan yang akan masuk dalam kertas 2 tu, nanti pentaksir tanya macam ni Akmal. Okey. Anda dikehendaki membaca ayat Al-Quran berikut. Ya. Tapi jangan risau anak murid semua sebab murid-murid akan diberikan teks untuk melihat ya. Bukan menghafal. Ini ujian tilawah membaca. Okey, jadi oleh sebab itu Ustazah nak ujilah ni. Seorang. Ya, saya Ustazah dulu bahagian ni saya pernah dapat 50 markah Ustazah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Akmal. Ya, ramai memang murid-murid ahli kita. syurga. Ustazah, ramai murid-murid kita di Google Meet mungkin macam tidak percaya ya dengan statement yang saya berikan tadi ya. Okey Ustazah. Kita nak minta siapa yang baca ni Mereka Ustazah? terpaksa percaya ya. Ya. Okey, siapa? Ada. Izmir, boleh Izmir. Okey, Yes. silakan Izmir. Baiklah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratkumul hayatud dunya wa zakkir bihi an tubtala nafsum bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'un wa in fa'dil kulla adlin la yu'haz minha ulaika allazina ubtilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yafkurun. Okey, Sadaqallahul azim. Okey. Masya-Allah. Alhamdulillah. Anak Terima siapa kasih. Ni, ha? Anak siapa ni? Masya-Allah. Terima kasih Izmir. Jadi macam itulah lebih kurang ya. Maksudnya yang kita nak nanti murid-murid semua membaca masa ujian lisan tu lancar macam tu. Make sure pastikan dia punya makhraj betul za kan. Macam Izmir baca tadi kan, dan dengung lai bau kan. Cukup kalau mad arid li sukun memang 6 harakat. Yakfurun ya. Okey, itu antara kemahiran yang mesti murid-murid semua kuasai ya untuk mendapat markah yang baik dalam ujian tilawah hafazan Al-Quran dan bacaan hadis UTQH ya. Okey. So insya-Allah mereka ni akan diuji masa bulan Januari nanti Akmal. Januari nanti insya-Allah ya. Okey. Seterusnya, ini dia subtopik kita yang kedua iaitu maksud ayat. Ya, jadi maksud ayat ni, okey, Ustazah nak minta seorang bacakan untuk ayat yang pertama. Ya, Risha. Yes, Risha. Angkat tangan tinggi. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa zaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Maksudnya, dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan pergurauan. Dan gurauan. Dan gurauan. Okey, terima kasih Risha. Terima kasih Jadi, Risha. okey, Ustazah tak akan tengok sampai habis sebab Ustazah nak lebih kepada apa soalan yang boleh
boleh keluar daripada subtopik maksud ayat ni. Jadi dia akan masuk kat kertas 1 Akmal. Kemudian jenis soalannya memang akan tanya maksud potongan ayat. Maksudnya dalam satu ayat 70 surah Al-An'am ni akan dipilih beberapa perkataan. Sekurang-kurangnya 2 perkataan Akmal akan dipilih ya untuk ditanya maksudnya dalam bahasa Melayu. Apa maksud dia ya? Dan jenis item untuk maksud potongan ayat ni adalah subjective response terhad. Maksudnya adalah dia punya maksud tu dia tak boleh salah lah. Ya memang kenalah kalau dia kata la'iban, memang permainan lah maksud dia. Dan maksud dia tu ikutlah anak-anak maksud yang diberikan dalam buku teks. Sebab kita tahu Akmal dekat untuk terjemahan ayat ni banyak je boleh refer dekat online sekarang kan Akmal. Betul. Tapi kita jangan gunakan terjemahan yang murid-murid jumpa dekat online tu. Jangan ya. Hanya refer kepada buku teks untuk sebagai jawapan kepada maksud potongan ayat ini ya. Dan konstruk kemahiran yang diperlukan untuk murid-murid dapat menjawab soalan maksud potongan ayat ialah mengingat, mestilah mengingat kan Akmal, nak kena senti hafal ya. Untuk ayat ni apa dia punya terjemahan bahasa Melayu dan faham. Kenapa perlu faham? Supaya senang nak ingat. Dia sangat berkait ya. Okey. So ini adalah contoh soalan yang akan ditanya. Saya pergi teknik dulu. Boleh? Untuk maksud potongan ayat ni dia akan offer insya-Allah biasanya 2 markah ya. 1 bahagian terjemahan betul, 1 markah. Sebab tu Akmal ingat tadi Ustazah kata mesti at least 2 perkataan dia tanya kan. Sebab dia akan tawarkan 2 markah ya. Jadi dia punya teknik tulis terjemahan dalam bahasa Melayu. Jangan tulis balik bahasa Arab tu. Sebutan bahasa Arab tu jangan tulis. Kalau tulis nanti dia tak dapat markah lah sebab dia tak bagi terjemahan ya. Dan tidak perlu jawab dalam bentuk point ya. Tip yang Ustazah nak bagi, padankan kalimah tersebut dengan perkataan Melayu yang bunyi hampir sama. Kalau ada macam tahu, padankan. Contoh macam tawakal kan. Kita guna tawakal. Tapi jangan letak tawakal sebagai terjemahan. Letak berusaha, berserah diri setelah berusaha. Ya macam tu maksud dia. Sebaiknya menghafallah maksud ayat Al-Quran tadi secara penuh dan tulis terjemahan yang dirasakan maksud paling hampir maknanya, dan boleh juga sebagai standby murid-murid hafallah 1-2 perkataan bahasa Arab yang senang. Macam wa ni kan Akmal. Wa ni maksudnya dan Akmal. Dan. Jadi wa ni kalau biasa jumpa memang akan adalah biasa wa tu ya, perkataan wa tu, dan maksudnya dan. Anak-anak murid tulis dan pun insya-Allah boleh dah dapat markah 1 ya. Okey. Macam la pun tidak. Maksudnya tidak ataupun jangan. Jadi boleh hafal siap-siap wa dengan la ni sebagai terjemahan standby lah. Kan. Jadi last minute pun insya-Allah adalah yang diberi dapat menjadi bekalan ya. Okey, so ini contoh soalan yang boleh keluar. Nyatakan maksud potongan ayat berikut laibau walahwan. Okey, siapa nak jawab? Ada sesiapa nak jawab? Okey, silakan. Nik Sabrina. Okey, maksud potongan ayat laibau walahwa ialah permainan dan gurauan. Okey, kita tengok Akmal. Okey, jawapan. Yang warna merah ni murid-murid adalah penyata jawapan. Jadi mulakan jawapan murid-murid dengan penyata jawapan supaya sedaplah dibaca jawapan tu. Ya. Dan jadi menunjukkan yang murid-murid ini berusaha lebih untuk menunjukkan yang murid ini berusaha untuk mendapatkan A+ ya dalam pendidikan Islam. Kemudian okey, kita tengok. Laiban maksud dia permainan. Yang warna biru ni maksudnya markah yang pertama lah. Tengok Akmal. Kita ada tak wa Akmal? Ada. Kalaulah kan murid-murid tak tahu maksud laiban, tak tahu maksud walahwan, letak dan je. InsyaAllah ini dapat membantu InsyaAllah juga. Dapat membantu ya, dapat membantu. Jadi wa ni memanglah murid-murid hafallah dia ya. Senang kan wa maksudnya dan ya. Ustazah, permainan kalau dan murid-murid dia tulis saja permainan dan gurauan, dia tidak tulis balik maksud potongan ayat berikut adalah maksud. Bagus soalan Akmal. Boleh dia Ustazah? Tidak boleh, dia tidak menjejaskan markah, tapi dia memberikan apa istilah dia, impression ya kepada ustaz-ustazah tu yang alahai murid ni apa benda dia jawab ni. Kan. Dia macam ni. Sebab kita subjektif Akmal. Jadi soalan dekat kertas soalan, jawapan dekat buku jawapan. Jadi ustaz-ustazah yang menanda dia kita soalan banyak, kita tak hafal tau. 1A1 dia tanya apa. Jadi kalau murid-murid tak bagi,
ustaz-ustazah kena cek balik soalan. Menyusahkan ustaz-ustazah. Jadi dan kita nampak kalau saya lah kan macam pemalas je murid ni, kita ada impression macam tu. Jadi ustazah tak nak murid-murid semua dapat impression macam tu masa memberikan jawapan tu. Baik, Ustazah. Soalan tadi Faizal tolong minta tanyakan. Sebab dia malu. Jadi saya tolong tanyakan mewakili Faizal. Sebab dia memang pemalu. Ustazah, sebelum kita nak meneruskan ni, kita nak berhenti rehat dulu, boleh ke Ustazah? Boleh. Saya pun macam haus lah. Kita minum dulu boleh Ustazah. Jadi kepada anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Yap, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Tadi kalau Ustazah minta air, dia minum. Ice blended coklat sedapnya. Okeylah. Jangan jealous. Kita nak tengok pula contoh soalan seterusnya Ustazah, betul Okey, jom. Silakan. Okey, terima kasih Akmal. Okey, mari kita sambung semula kupasan kita tentang tajuk larangan mempersendakan agama, di mana pada kali ini Ustazah nak tunjuk subtopik bentuk perbuatan mempersendakan Islam. Baik. Jadi bentuk ni bolehlah Akmal juga kita fahami sebagai contoh apa yang berlaku dalam kehidupan seharian ya. Okey. Jadi kita ada 6 contoh kat sini. Yang pertama sekali, berasa bangga mempersendakan nama Allah SWT. Ya. Dia contohnya dia letak nama Allah tu sebagai brand pakaian. Tak boleh. Itu mempersendakan nama Allah ataupun dia jadikan buah rantai. Tak boleh. Itu memang haram ya. Okey. Yang kedua, mengejek dan menghina sunnah Rasulullah SAW. Contoh kan sunnah berjanggut. Dia kata apalah awak ni simpan berjanggut janggut macam kambing. Ya, tak boleh. Ni contoh ya, yang kita buat ni contoh. Okey. Yang ketiga, menghina golongan ulama dan orang soleh. Ini lagilah Ustazah. Lagilah kan dia kata, apa ni? Hafal Al-Quran ni. Kau nak jadi macam ustaz mana dah tu? Apa benda tu? Kan? Menghina ya golongan ulama, tak boleh. Tak boleh. Kalaupun lah mereka ni buat kesilapan lah kan, murid-murid kan Akmal. Mereka pun manusia biasa. Betul. Ya, mereka buat kesilapan, kalau mereka buat kesilapan, pergilah laporkan kat polis. Kan? Yeah. Ataupun tegurlah secara baik-baik. Bukannya dengan cara menghina-hina di media sosial sekarang ni kan Akmal kan. Hebat sekarang kan? lah. Ustaz ni penipu kan. Tak boleh. Kita pun tak boleh buat macam tu sebab kita pun tidak sempurna Akmal ya. Yep. Okey, yang keempat, mentafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu dan logik akal semata-mata. Ada Akmal contohnya kan dalam surah Al-Maun. Kan? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin. Jadi maksud dia tu neraka wail untuk orang-orang yang solat. Jadi dia main hantam je, dia tak refer, dia tak rujuk kepada pakar, dia tak rujuk pada guru agama. Dia kata kita ni tak boleh solat dah lepas ni. Sebab siapa solat masuk neraka well babe. Kan? Dia ikut suka hati dia je mentafsir. So tak boleh macam tu ya. Okey, nombor 5. Menyanjung perbuatan maksiat. Kan contoh, ada orang ni, perempuan ni dia tak pakai tudung Akmal. Dia tak pakai tudung. Lepas tu ada orang tegur. Dia tak pakai tudung kan. Tak boleh, kita ni kena tutup aurat kan. Kena pakai tudung. Tak pakai tudung tu satu hal lah buat maksiat. Yang salah ni, aku tak pakai tudung pun kaya. Macam tu Akmal. Saya rasa itu banyak perkara terjadi Ustazah kan. Ya. Sekarang ni sebenarnya. Kalau aku tak pakai tudung, nanti aku miskin. Kau tengok aku tak pakai tudung pun kaya. Dia menyanjung perbuatan dia itu lagi tak boleh. Ya, itu ya Allah ya Tuhanku, inilah nanti kita tengok kesan ya Akmal. Kalau orang yang tak bertudung ni, dia bukan tak lagi sampai level macam tu. Yang menyanjung ni. Kan dia pertahankan orang yang minum arak, orang yang berjudi. Ya, jadi ini perbuatan maksiat ataupun dia contoh ada satu program kita minta macam adalah saya dengarkan syarikat-syarikat ni dia tak bagi pekerja dia untuk pergi solat. Ya, solat Jumaat ataupun solat fardu. Ini pun adalah salah satu ya, dan disokong pula perbuatan tadi tu itulah lagi ya menyanjung perbuatan maksiat, termasuk dalam
kategori perbuatan mempersendirikan Islam. Kemudian yang keenam, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini lagilah Ustazah. Kan? Menghalalkan yang haram ni macam tadi itulah, tak pakai tak tutup aurat. Tapi dia kata benda tu kebaikan terletak di hati. Pandai dia. Dia pandai adjust ya. Dia kata it's okay kalau tak tutup aurat kan. Mengharamkan yang halal, dia pandai-pandai pula kata poligami tu haram. Contohlah, walaupun saya tak setuju. Kalau melibatkan suami saya. Okey. Ya? Takut saya Ustazah. Tapi itulah tak ambil lagi kan. Okey. Tapi kalau ini dia kata dia sampai kenapa Islam menyuruh poligami contohlah kan. Itu tak boleh ya. Itu termasuk dalam perbuatan mempersendirikan agama. Okey, so untuk subtopik ini murid-murid dia akan masuk dekat kertas 1. Jenis soalan yang boleh ditanya untuk subtopik ini adalah nyatakan atau senaraikan. Jadi dan dia bentuk atau contohlah, kalau dia kata bentuk contoh dia sama. Kalau dia kata bentuk dia nak contoh ya. Dan jenis item dia subjektif respons terbuka. Subjektif respons terbuka, konstruk dia mengingat dan memahami ya. Okey. So teknik menjawab dia, markah dia walaupun dia satu isi satu markah tapi kena lengkap. Ya, sebab kita ni bagi contoh, keterangan dia biar jelas ya. Okey, jadi untuk markah dia, satu isi satu markah, beri bilangan jawapan ikut bilangan markah dan jawab dalam bentuk poin memadai 2 atau 3 patah perkataan yang penting difahami ya, difahami. Okey. Untuk teknik contoh dan bentuk, markah satu isi satu markah. Teknik dia berikan gambaran dan keterangan yang spesifik, bukannya umum. Ini yang calon-calon banyak salah Akmal. Dia kalau diminta contoh tu, dia bagi yang umum. Dia bagi yang umum, contohnya mempersendirikan Islam. Macam tu. Okay. Kalau mempersendirikan Islam, apa contohnya? Kena nampak. Kena nampak. Jadi dia kena bagi contoh mempersendirikan Islam tadi, mempersendirikan nama Allah. Itu contoh. Okey, tulis dalam ayat yang lengkap dan difahami. Ya, jadi maksudnya supaya contoh tu ustaz-ustazah faham apa yang murid-murid nak sampaikan ya. Okey. So contoh soalan ya. Nyatakan 2 bentuk perbuatan mempersendirikan agama. Okey, siapa nak jawab? Okey. Silakan. Alamak. Farah. Ya. 2 bentuk perbuatan mempersendirikan agama ialah yang pertama, berasa bangga mempersendirikan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengejek dan menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menghina golongan ulama dan orang soleh. Nampak Ustazah? Ustazah minta 2, 3 dia bagi Ustazah. Jadi soalannya boleh tak buat macam tu? Boleh Ustazah? Boleh. Sejak bila Akmal jadi ustazah ni? Sebab Okey, jadi boleh murid-murid, tak ada masalah. Kalau minta 2, bagi lebih boleh, yang kurang tak boleh Akmal ya. Tak boleh. Okey, seterusnya. Cara menjaga kesucian Islam. Ini subtopik. Jadi dalam topik ini kita dah tengok tadi bentuk perbuatan mempersendirikan agama. Jadi kita tengok macam mana pula kita ni sebagai umat Islam kita kena jaga. Kena jaga kesucian agama Islam kita ini supaya tidak mudah dipermain-mainkan ya. Okey, yang pertama sekali memperkasakan program keilmuan berbentuk bimbingan di semua lapisan masyarakat. Ya, jadi kan saya pernah tengok Akmal dekat media sosial kan, ada remaja-remaja ni dia berzikir barat menggunakan ayat Al-Quran. Ya, jadi perbuatan ni sebenarnya dah termasuk dalam kategori mempersendirikan agama. Jadi dengan program keilmuan yang betul, mereka dapat kenal pasti, rupanya perbuatan ni salah. Maksudnya kita tak boleh suka-suka menganggap benda tu okey kalau dia melibatkan ajaran Islam. Ya, terutama bidang akidah dan ibadah. Ya, tak boleh ya. Okey, jadi caranya kita kena bagi faham betul-betul ya kepada generasi kita. Kemudian yang kedua, penguatkuasaan undang-undang dengan mengenakan hukuman dan denda yang berat kepada pesalah. Jadi jika sepatutnya cara untuk kita menjaga ni, kalau ada terjumpa dengan golongan yang sebegini, boleh dilaporkan sebenarnya kepada Jabatan Agama Islam dan mereka akan mengambil tindakan untuk nak cek mereka ni buat ni, mereka faham tak benda ni salah. Kalau mereka faham benda ni salah dan mereka sengaja, maka mereka akan disuruh bertaubat. Ya, tak boleh buat macam ni dan mereka akan melalui proses program pemulihan akidah. Ya. Okey. Kemudian
mencontohi kepribadian mulia Rasulullah SAW. Jadi kita ni kalau dah jadi baik, dah tak buatlah benda ni. Itu je lah maksudnya ya. Okey. Mengamalkan tuntutan amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan. Jadi salah satu cara menjaga kesucian Islam, kita selalu ajar orang buat baik. Apa yang selaras dengan ajaran Islam dan kena larang orang yang buat kemungkaran ni. Kena larang, kena cegah. Jadi kalau tengok ada rakan-rakan yang mempermain-mainkan nama Allah, sunnah Rasulullah, kena tegur. Betul? Tegur dengan cara berhikmah. Tegur dengan cara hikmah. Jangan, apa benda tut-tut, kan? Kalaulah orang yang menegur pun bertut-tut juga, maksudnya dia pun tidak mengamalkan akhlak Rasulullah. Pun salah juga, Akmal. Tak boleh macam tu, Akmal. Betul. Ya? Setuju. Okey, seterusnya. Cara dia meningkatkan kualiti ibadah, fardu dan sunat demi menjamin keutuhan akidah. Jadi, murid-murid memang kita ketahui ya, satu ibadat fardu ni wajib. Kita kena ikut buat, sempurnakan. Sunat ni amalan sunat untuk kita mendekatkan lagi diri kita kepada Allah, untuk meningkatkan lagi keimanan kita. Jadi kita kena amalkan amalan fardu dan sunat ni supaya kita dapat jaga, supaya kan Allah dapat bagi kita ilham, tahu kalau benda tu kan kita can sense. Kita kan sense benda ni macam tak betul je. Macam tadi Akmal tengok kan. Terus terlintas tahu di fikiran Akmal, betul ke yang orang ni buat? Kan sebab Akmal ada iman kat situ. Dalam dada Akmal ada iman. Jadi Akmal boleh sense yang benda ni macam tak betul lah. Macam tu ya. Jadi kita nak dengan amalan fardu dan sunat ni akan menjadikan kita berjiwa begitu ya, insya-Allah. Kemudian meninggalkan segala perbuatan yang boleh mencemarkan kesucian agama Islam. Kalau dah tengok tu memang jangan buatlah. Minta dijauhkan. Kena minta jauh ya. Okey, ini teknik dia. Biasanya untuk cara ni dia akan bagi kata tugas terangkan, huraikan. Jadi terangkan, huraikan ni dia punya markah. Biasanya satu isi dia akan dia akan tawarkan 2 markah. 2 markah ni murid-murid dia ada owner dia, Akmal. Satu markah ni owner dia isi, satu markah lagi owner dia huraian. Jadi dia mesti kena bagi 2 benda ni dalam jawapan dia ya. Teknik dia jawab dalam bentuk point. Formula dia I plus aksu plus H. I itu isi, aksu ni kata hubung. Guna 4 ni je murid-murid. Tak payah nak fikir banyak-banyak, kata hubung tu memang banyak. Dekat bahasa Melayu memang banyak. Tapi untuk berikat Islam ni, kuasai 4 ni pun dah okey dah untuk buat huraian yang bagus dan diterima ya, dan mencantikkan jawapan ya. Jumlah perkataan 6 hingga 8. Contoh jawapan tu Ustazah nak pergi kepada yang ini. Ramai yang calon kurang menguasai ya. Untuk jawapan, cara, langkah, usaha, tindakan ni samalah ni satu fashion. Dia satu family ni Akmal. Kalau dia tanya macam ni samalah tu cara bentuk jawapan dia, iaitu tulis dalam bentuk kata kerja atau perbuatan yang boleh dilihat oleh panca indera. Contoh dia kata ikhlas. Ikhlas tu boleh nampak tak dekat panca indera Akmal? Tidak. Tak nampak. Jadi tak boleh terima sebagai jawapan. Boleh faham ya? Okey, dan gunakan perkataan yang berimbuhan men. Maksudnya meng ke ya, atau ber ya, atau ber. Jadi kalau guna yang ni maksudnya itu adalah kata kerja lah. Contoh macam solat. Kalau dia kata solat. Boleh terima tak solat? Betul? Kurang betul sebenarnya Ustazah. Solat tu kata nama Akmal. Jadi menunaikan solat. Itu baru begitu. kata kerja. Ya. Macam puasa. Puasa pun sama. Jangan letak puasa, letak apa Akmal? Kita seharusnya itu dia jawapannya. Berpuasa. Ya, okey. Yeah. Okey, contoh soalan dia Akmal. Terangkan 2 cara menjaga kesucian Islam. Siapa nak bagi jawapan? Siapa? Siapa yang okey, Nik Sabrina. Cara menjaga kesucian Islam yang pertama berbentuk dirinya kerana dapat memberikan didikan sempurna kepada masyarakat. Yang kedua, mencontohi kepribadian Rasulullah SAW kerana dapat menjadi umat yang terbaik di atas muka bumi. Okey, very good. Okey, ini contoh jawapan. Ya, kena tulis penyata jawapan macam biasa. Yang isi pertama, tengok ni yang biru ni isi. Yang purple ni, yang ungu ni adalah huraian Akmal. Betul. Jadi tengok, Ustazah punya huraian ni dimulakan dengan salah satu daripada aksu tu tadi. Ustazah pilih S, supaya.
Jadi kalau ustaz-ustazah tengok kan, oh ini huraian. Jadi mesti letak supaya menjadi indikator lah kepada jawapan murid-murid. Oh ini huraian. Okey. Jadi sama juga yang kedua. Jadi dia punya jawapan ni lagi satu lupa nak cerita tadi. Dia Apa punya dia, jawapan Ustazah? ni untuk cara tengok ni dia tak nak dah. Okey, untuk cara ni dia respons terbuka. Ya, murid-murid respon terbuka maksudnya jawapan dia boleh ambil daripada buku teks, boleh ambil dari yang tadi tu, list tadi, boleh juga diambil daripada pengalaman. Kalau murid-murid ada pengalaman menjaga kesucian Islam ni, boleh guna jawapan itu, ya, diterima. Okey? Okey. Akmal, macam boleh tak nak minta berhenti rehat? Kenapa Ustazah? Macam Saya pula kena yang pergi takut. tempat lah, sesuatu tempat yang rahsia. Kita nak pergi suatu tempat yang rahsia, Ya. Ustazah. Adakah gua? Saya pun agak terkejut juga Ustazah bawa saya ke mana ni kan. Sebab berdepan ni tajuk ni macam berat sangat lah, ya Allah. Jangan risau. Kita redakan yang berat-berat ni Ustazah kan. Kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita nak tahu apa yang berat sangat Ustazah Rahma tu. Selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Ustazah, kenapa Ustazah? Takut. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Tadi kita dah tengok dah cara betul Ustazah. Betul, dan cara sekarang menjaga ni, kesucian Islam. kita nak tahu kesannya pula. Nak tahu apa kesan dia? Ustazah Rahma, silakan. Okey, kesan mempersedekah Islam ini yang Ustazah kata berdebar-debar tadi itu, Akmal. Sebab pertama dia boleh membatalkan iman, Akmal. Na'uzubillah. Kena bertaubat. Siapa buat ni kena bertaubat, kena syahadah balik. Ya? Okey, kesan yang kedua. Tidak dipandang oleh Allah SWT di akhirat. Allah, lagilah takut sebab kita ni hidup kat bumi Allah kan. Ini memang kesan yang sangat menakutkan lah ya. Dan diterangkan dalam surah Al-A'raf ayat 51. Kemudian kesan yang ketiga, tidak mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Akmal. Takutnya Akmal. Takut tak Akmal? Takut Ustazah. Ya, okey. So kita masuk teknik Akmal supaya tak takut Akmal ya. Okey, ini kata satu. Kesan ni dia kata satu, jenis soalan dia boleh jadi jelaskan, boleh jadi terangkan. Dan dia memang akan tanya kesan lah. Ya. Jadi kalau ditanya jelaskan, kemungkinan dia minta subjective response terhad. Maksudnya jawapan tu tolonglah murid-murid, tolonglah rujuk dekat buku teks ya jawapan dia. Dan yang subjektif respon terbuka tu macam Ustazah cakap tadi, boleh diambil daripada buku teks jawapan dia dan boleh juga didapat daripada bahan bacaan lain atau pengalaman murid-murid semua. Baik. Dan kemahiran yang diperlukan untuk menjawab soalan ni, mengingat, memahami dan menganalisis. Kita analisis peristiwa, isu dan apakah kesan yang berlaku. Okey. So untuk teknik menjawab jelaskan, yang penting ayat lengkap dan sempurna. Satu isi biasa dia akan tawarkan 2 markah. Ini yang Ustazah nak fokuskan ni. Akmal, kesan. Kesan ni biasa dia satu isi dia memang 2 markah macam Ustaz cakap tadi, dan bagilah isi dan huraian macam yang sebelum ni juga. Cuma untuk kesan ni dia kena kenal pasti dulu. Ya, jika terdapat kesan khusus kepada isu soalan. Macam tadi isu kita ni mempersedekah agama. Jadi membatalkan iman tu dia bukannya kesan yang berlaku suka-suka. Dia berdasarkan dalil. Jadi dia adalah terhad. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau murid-murid dapat soalan kesan, kena kenal pasti dulu. Soalan ni, isu ni dia ada tak kesan terhad? Kalau kesan terhad, kena bagilah kesan terhad. Kalau tak ada, contohnya macam isu derhaka kepada orang tua. Kan? Ada tak kesan terhad? Kesannya yang terhad masuk neraka tu memanglah kan, dosa semua masuk neraka kan. Cuma yang sampai contoh kalau membatalkan iman ni, dia tidak boleh dikemumikan di perkumpulan orang Islam. Itu kesan-kesan terhad ya. Yang terbuka ni maksudnya kita boleh ambil daripada pengalaman harian. Kenal pasti golongan fokus. Kesan ni juga Akmal, kemungkinan soalan tu dia akan tanya kesan kepada siapa? Kepada individu ke, kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada agama ataupun aspek. Kesan kepada ekonomi. Kesan kepada politik, kesan kepada macam-macam lah. Jadi kena kenal pasti. Tengok soalan tu, murid-murid baca betul-betul ya, gariskan. Ya. Okey, ni dia contohnya. Huraikan 2 kesan mempersedekahkan agama kepada individu. Jadi kita tengok kesan ni tadi ada tak kesan terhad? Ada tak? Ada kan? Sebab tadi membatalkan iman. Benda tu bukan suka-suka. Kemudian ada tak fokus soalan ni? Ada Ustazah. Siapa fokus dia?
Fokus dia. Faizal nak jawab. Oh, Faizal nak jawab. Terbaik Faizal. Silakan Faizal. Mana fokus soalan? Fokus dia kepada individu. Jadi jawapan mesti tak boleh lari. Ya, mesti tengok kesan ni. Kalau ada terhad tak terhad, dan dia pada individu. Jadi contoh ini jawapan. Dua kesan pasangan agama pada individu ialah boleh membatalkan iman kerana merendahkan martabat agama Islam. Jadi mesti ada isi, mesti ada huraian. Ya, tidak dipandang oleh Allah kerana berani menghina ajaran Islam. Itu contoh jawapan lah ya. Akmal untuk soalan ini, dan kita pergi ke subtopik terakhir Akmal, iaitu pengajaran ayat. Kita ada 6 pengajaran. Kita hendaklah menjauhkan diri daripada golongan yang mempersedakan agama. Kita hendaklah menyedari bahawa perbuatan menjadikan agama sebagai alat permainan dan gurau ada sebahagian daripada tipu daya dunia. Ya. Tapi orang yang beriman, dia macam Akmal tadi. Dia akan sense kalau benda tu macam tak kena rasa tak je. Betul. Macam tak kena je. Jadi kita sebagai pengajaran utamanya, kita ni kena improve lah diri kita, iman diri kita ni. Supaya kita tak terlibat ya dalam isu mempersendakan agama ini ya. Jadi untuk teknik dia, kertas satu soalannya akan masuk kertas satu, jenis soalannya terangkan atau huraikan. Dia sama. Maksudnya kalau soalan tanya terangkan atau huraikan, jenis jawapannya sama, dan pengajaran ni dia ada teknik tersendiri. Jenis item subjektif respons terbuka. Boleh ambil pengajaran yang ada dekat buku teks, boleh juga ambil pengajaran yang murid-murid fikir sesuai, dijadikan pengajaran sebagai supaya kita tidak terlibat dalam aktiviti mempersedakan agama. Ya, konsep dia memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Teknik pengajaran, ini dia Akmal, teknik pengajaran dia biasanya dia memang letak satu isi 2 markah. Kebanyakannya dia minta 2 Akmal. Pengajaran tu biasa dia minta 2. Tapi bukannya dia kata takkan minta 1. Kadang-kadang ada juga. Ya, tapi selalunya 2 isi 4 markah. Sama juga 1 markah tu owner dia isi, 1 markah lagi owner dia huraian. Teknik dia Akmal PA. Apa ni PA? PA mana ni Akmal? PA ke piah cikgu? Dia tak PA supaya macam ada terdengar-dengar adik punya ain tu ya Akmal PA. Ya, okey. Piah pun boleh, piah pun boleh. Ya. Pi itu pendahuluan. Jadi mulakan jawapan pengajaran murid-murid dengan perkataan kita hendaklah. Letak kita hendaklah saja. Jangan guna yang lain. Sebab kita ni nak mengambil pengajaran. Ya. Kemudian isi dia, ini dia punya tips. Isi pengajaran tidak boleh keluar daripada petikan ayat yang diberikan. Jadi contohnya kalau soalan tu tajuk tu ada 3 ayat contoh kan. Tapi yang dekat soalan tu 2 ayat je dia bagi. Jadi pengajaran tu tak boleh ambil yang dari ayat yang ketiga. Kena ambil dari 2 ayat yang ada dekat kertas soalan je. Itu maksudnya. Ya. Dan paling senang, murid-murid boleh rujuk stimulus daripada soalan. Senang Akmal soalan pengajaran ni. Ya. Kemudian tadi, salah satu kata hubung tadi, aksu tadi. Kemudian sambung dengan huraian. Ya. Okey. Ini soalannya. InsyaAllah boleh beginilah bentuknya ya. Terangkan 2 pengajaran ayat di atas. Siapa nak bagi Ustazah? Afikah nak bagi. Afikah. Okey, silakan. Okey, soalan menerangkan. Terangkan 2 pengajaran ayat di atas. So, untuk pengajaran ni ialah kita hendaklah menjauhkan diri pada golongan yang mempersedakan agama untuk menjaga kesucian Islam. Yang kedua, kita hendaklah mempertahankan kesucian Islam kerana Islam merupakan agama yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tengok dia punya pengajaran ni dia tak lari daripada isu mempersedakan agama. Betul. Kita tak boleh guna benda-benda yang umum. Contoh, kita hendaklah menjaga perintah Allah. Dia memang betul Akmal, tapi untuk soalan ni tak betul. Sebab isu dia mempersedakan agama, jadi kena kaitkan jawapan tu dengan isu soalan. Betul, itu teknik Ustazah. dia. Itu salah. Jawapan Afikah tadi tu Ustazah sama dengan jawapan dekat slide Ustazah tu. Memang terbaik Afikah. Ya. Sama ada saya bagi tahu dia atau dia bagi tahu saya. Atau misteri. Misteri. Baik Ustazah, terima kasih banyak Ustazah. Tapi sebelum kita nak mengakhiri kelas kita pada hari ini Ustazah, Ustazah boleh membuat rumusan secara ringkas mengenai bab yang kita baru saja belajar tadi Ustazah. Silakan. Okey, murid-murid di luar sana, sekarang ni isu ni dia melibatkan akidah ya. Betul. Kita punya kepercayaan. Jadi yang paling penting kita tingkatkan iman kita. Kita jauhi perkara-perkara yang tak baik. Kita sengaja buat perkara-perkara yang baik saja supaya kita dapat menjaga iman kita daripada rosak ataupun tercalar kerana perbuatan mempersedakan agama. Ya, terima kasih banyak kepada Ustazah Rahma, dan dengan kata Ustazah juga ada rumusan yang dekat sini. Ya, okey. Jadi untuk rumusan program hari ini,
Macam biasa je tadi, kita dah tampak 6 subtopik Betul. yang perlu dikuasai dan kita dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 jenis soalan, Akmal, Yap. yang ada dalam tajuk ini dan juga teknik menjawab. Teknik menjawab untuk soalan-soalan yang Ustazah buat tadi. Okey. Okey, ingat aksu. Habis dah slide Ustazah. Ingat aksu, ingat Ustazah Rahmah. Ya. Baik, jadi terima kasih banyak kepada Ustazah Rahmah dan juga murid-murid daripada Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur. InsyaAllah saya doakan supaya murid-murid akan berjaya dalam SPM 2021 Amin, amin, nanti. Rabbal Dan Alamin. juga Ustazah Rahmah semoga sentiasa diberkati Amin. dan sentiasa Rabbal murah rezeki Alamin. Ustazah. Amin. Sama-sama kita semua, Akmal. InsyaAllah. Dan semua orang yang ada kat sini. Yes. Baik, kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Stay safe. Bye-bye. Lambai semua. Didik TV KPM